Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Computex Taipei 2023. Untuk video kali ini saya nak tengok apa barang-barang menarik yang ditawarkan oleh brand-brand yang ada dekat sini. Yang lawa, yang cantik, yang unik, itu yang saya janjikan kepada anda. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga butang loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey, sekarang kita berada di booth T-Force, which is Steam lah sebenarnya. Ini adalah setup gaming mereka. Nampak sangat-sangat clean. So, kalau tengok dia punya spesifikasi tu, dia punya casing, dia pakai Pentax punya casing, bukan Steam punya. Sebab Steam T-Force memang tak ada casing. Cuma yang saya nak tunjuk kepada anda ialah SSD dia yang menyala. So far, belum ada display lagi. Cuma just menyala dengan RGB. Dan sekarang mereka ada all-in-one liquid cooler. Yang mana dia punya water block tu bagi saya sangat-sangat nice. And yang paling menarik minat saya sebenarnya ialah dia punya RAM tu. Anda boleh nampak dia punya RGB sangat subtle, cantik, and dia punya transition tu nampak smooth. Okey, ini untuk booth Team T-Force Dekat Malaysia biasa kita dengar Datuk A dengan Datuk B. Datuk A Datuk Anugerah, manakala Datuk B ialah Datuk Beli. So kalau anda nak beli Datuk, anda beli dekat sini guys. Okey, ini adalah konsep case dari Enermax. Dia punya design tu nampak lebih, nak kata dia macam dinosaur, tapi dinosaur yang comel sikit lah. Actually design sebegini dah ada beberapa brand dekat Malaysia dengan sedikit perbezaan. Cuma saya tertanya-tanya juga, adakah anda akan beli ataupun tidak casing yang design sebegini? Bagi saya dia tak praktikal sangat. Apa kata anda? Guys, ini memang awesome gila lah. Rasanya produk untuk hall satu yang paling lawa, paling mantap gila. Tengok ni. Dia punya satu set PC bukan sekadar casing. Dekat sini kita boleh nampak dia punya komponen-komponen utama dia, tapi dia datang sekali dengan dia punya TKL keyboard. Lepas tu kita boleh nampak dekat depan ni ada 2 biji screen. Dia punya demonstration dia letak dengan simulator drone macam ni. Memang terbaik nampak mantap, nampak bijak gila guys. Okey, saya nak tunjuk kepada anda something like pertandingan overclock. Kita nak tinggikan lagi performance processor kita. So, apa yang berlaku di belakang saya sekarang ialah sesi overclocking dari beberapa orang terpilih untuk kios G-Scale. So, anda boleh nampak di atas meja mereka tu ada satu termos yang berwarna silver, yang mana di dalam termos tu ada mengandungi liquid nitrogen. Liquid nitrogen digunakan untuk sejukkan prosesor bila mereka overclock. Sebab bila kita overclock ni kan, kita punya suhu untuk prosesor tu akan meningkat. That's why kita perlukan something untuk sejukkan kita punya prosesor. Normally kita just pakai air cooler ataupun liquid cooler, tapi bila main level overclocking ni yang dah melampau panas ni, kita perlukan something yang ekstrim macam liquid nitrogen lah. Sekarang sebenarnya mereka sedang bertanding. Ada beberapa overclocker dunia yang sedang bertanding. Yang kami sedang tunjuk ni nama dia Rauf. Anda boleh tengok dekat skrin di belakang tu dia ada leaderboard. Untuk pertandingan ni tinggal 1 hari 20 jam lagi. Buat masa sekarang Rauf leading dengan speed yang dia dapat ialah 5345 MHz. Kalau ikutkan sekarang mereka sedang overclock untuk RAM. Mereka sedang overclock RAM. Okey, ini adalah projek di Outlaw dari Daki. Masa mereka tease dekat mereka punya Facebook, ramai keyboard player yang terkejut lah, sebab kita pun tahu yang Daki dia punya brand memang berkualiti. Dan untuk kali ni projek D ni orang terkejut sebab Daki macam allow user untuk customize mereka punya mechanical keyboard. Dan kita boleh nampak lah Daki sendiri dia dah main dengan custom keyboard punya scene ni. Dekat projek D ni anda boleh nampak layer by layer apa yang ada di dalam keyboard ni. And so far kita tak ada detail lagi macam adakah void warranty kalau kita tukar anything dekat sini. But for sure ini akan jadi satu benda yang fenomena bila dia masuk dekat Malaysia.
Guys, surprisingly MSI ada produk yang saya tak pernah terfikir, iaitu EV charger dekat belakang ni. So far MSI adalah brand pertama yang saya nampak masuk ke dalam gelanggang EV ni. Mereka perkenalkan charging dock mereka, so MSI Smart EV Charger. Anda boleh nampak yang bergerak-gerak tu adalah robot mereka. So dekat atas, dekat dinding tu ada beberapa model charging mereka, and yang bergerak ni adalah robot mereka yang boleh dikatakan high end jugalah. Cuma bab detail pasal EV car ni, anda kena pergi ke channel Izami Gadget ataupun Fazli Halim. Mereka lagi pro. Okay, actually dekat Computex ni dia tidak terhad kepada barang-barang PC, barang-barang gaming. Actually benda-benda industrial pun okey lah. Kalau anda ada bisnes, anda cari solution yang berkait dengan teknologi IT, mungkin anda pun boleh datang ke Computex ni tahun hadapan. Macam contoh kan, skrin yang ada dekat kiri saya, ini adalah medical grade punya skrin. Kenapa dia berbeza dengan gaming monitor biasa adalah kerana medical grade ni dia mesti bersih. Dia mesti ada treatment supaya dia tak ganggu, dia tak bagi infection bila berlaku pembedahan, dia tak kotor macam tu lah. Ada banyak lagi. Macam robot yang anda sedang tengok sekarang ini adalah robot factory automation solution, yang mana dia akan tolong buat air kepada kita. Tapi air yang dia tunjuk kepada kita ni tak boleh diminum lah. Ini sekadar demonstration saja. That's why dekat Computex di Taiwan ni, dia bukan terhad kepada produk-produk gaming semata-mata. Ada banyak lagi produk yang kita boleh terokai. Okay, ini casing frame dari OCPC. Actually casing ni bukanlah something yang baru. Cuma dekat Malaysia orang tak berapa tahu dia open bench. Cuma yang ni nampak lagi nice sebab saiz dia lebih kecil. Cuma kita boleh letak grafik card yang lebih besar, and dia stable. Dia sangat-sangat stable. Build quality memang mantap guys. Okay, saya nak tunjuk kepada anda satu projek yang sangat menarik dari OCPC, iaitu projek Raphael. Jadi ini adalah projek Raphael. Anda boleh nampak dia macam motosikal pun ada lah, tapi tema dia mesti putih dan juga merah. Raphael ni kalau anda tengok anime macam tu, dia macam satu angel yang bagi healing lah. That's why dia punya warna tema putih, merah, dan ada sedikit warna kekuningan macam tu. Seterusnya, projek dari Rising Tech ni sangat-sangat menarik guys. So ini dia, anda boleh nampak dia macam temple yang ada dekat Taiwan, dekat Korea, dekat Jepun macam tu. Dekat bahagian bawah ada satu skrin yang dia guna pakai pun resolution agak tinggi, nampak sangat cantik guys. Dia memang dekat tepi dan juga dekat tepi kanan dia, actually anda boleh nampak ini adalah dia punya tank untuk water cooling dia. So dia sejukkan melalui yang sinilah. But of course ini adalah modding punya projek. So modding punya projek, jadi dia tak dijual lah. Dia tak dijual secara rasmi. Cantik, sangat cantik. Okay, casing yang anda sedang tengok sekarang ialah Segotep /Mini, yang mana ini adalah casing di ranking pertama dalam list saya untuk tahun 2023. Saya memang suka dengan ITS Case punya casing, dan dia punya konsep untuk casing ni nampak sangat clean, nampak sangat lawa. Dia punya airflow, biasanya kalau casing kecil macam ni, airflow dia adalah dari bawah ke atas, tapi untuk Segotep /Mini ni airflow dia masih lagi dari atas tolak ke bawah. Untuk dia punya input-output connection, kita kena buka bahagian atas ni, kita kena cucuk masuk dekat sini. Dan mesti anda tertanya-tanya, lepas tu kabel dia keluar ikut mana kan? Jangan risau, dekat belakang ni kita boleh lalukan kabel keluar ikut belakang sini guys. Jadi dia punya kabel management system pun sangat-sangat nice. Kita sebenarnya berada di booth PNY, and produk yang saya tunjuk kepada anda ni sebenarnya bukan PNY, tapi race simulator ni. Dia yang best, dia punya tempat duduk tu bergerak. Bila kita guna dia memang nampak macam real lah. Anda boleh nampak dia punya absorber, dia punya pergerakan tu macam mana. Bila berlanggar, betul-betul rasa berlanggar guys. But kita kena bagi kredit juga dekat PNY. PC yang dia guna untuk buat race simulator ni menggunakan graphic card, lepas tu RAM dari PNY. Ini adalah setup dari Kuga. Yang menarik tentang setup ni ialah dia punya gaming chair ni. Anda boleh nampak dia punya tulang dekat belakang ni macam dinosaur lah. Dan anda boleh tengok di bahagian dalaman dia pun, dia punya back seat tu dia jenis macam ada asing-asing di bahagian atas dengan bahagian tepi. Ada lumbar pillow, dan ada satu lagi head support, dan atas ni ada head yang ni neck support, dan yang atas ni ada head support lah. Memang design dia nice, cuma saya tak pasti bila kita guna dia dalam satu jangka masa yang lama, adakah selesa ataupun
tidak. Okey, sekarang kita berada di booth ASRock dan ini adalah projek mereka. Actually apa yang terbang dekat atas macam Superman ataupun Astro Boy ni, ini adalah maskot untuk ASRock. Projek ni dibuat oleh Jerry saya tak pasti dari mana, tapi yang pasti dia punya motherboard ialah ASRock Z790 PGITX. Lepas tu dia guna graphic card dari ASRock juga, iaitu ASRock Radeon RX 7900 XTX. Projek seterusnya ni dari Mark Fabrication, dia menggunakan ASRock X690 Taichi, masih lagi menggunakan tema maskot ASRock tu sendiri. Cuma anda boleh nampak yang ada gear-gear dekat sini, dekat bahagian bawah dia yang dia duduk pun ada gear. Ini adalah tema ASRock X670E Taichi ataupun ASRock Taichi itu sendirilah. Kita sekarang berada di booth MSI, salah satu booth terbesar dekat Computex ni. Di belakang saya ada green screen yang mana anda boleh nampak ada 2 ataupun 3 orang manusia dekat sana. Mereka akan berjoget dan mereka punya video tu akan dirakam menggunakan kamera ni, dan directly the real time punya masa semua data akan dipindahkan ke dalam PC MSI dekat tepi, diproses, dan hasil dia adalah skrin yang anda boleh tengok sekarang lah. Boleh nampak orang-orang tadi, 2 orang tadi, dia berjoget dengan naga laki MSI. So benda ni berlaku secara real time. Bila dia lompat, semua benda berlaku. Memang nice gila guys. Actually benda dia punya matlamat ataupun motif mereka buat semua benda ni adalah untuk tunjuk yang mereka punya PC, mereka punya hardware capable untuk buat benda alah ni secara real time terbaik. Sebelum ni saya ada buat video tentang Nreal Air, satu kelas ataupun spek mata yang sebenarnya adalah sebuah monitor. Ini adalah OEM produk, produk yang sama, sebuah monitor dalam bentuk spek mata. Katanya MSI, XPG, Asus adalah klien mereka. Mungkin satu hari nanti kita akan nampak brand-brand besar keluarkan monitor dalam bentuk spek mata macam ni. Okey, booth ni menarik minat saya sebagai seorang businessman. Dekat belakang sana anda boleh nampak skrin yang mana warna kuning tu adalah manusia-manusia yang berada di booth mereka secara real time punya. Jadi kita boleh ambil data-data ni untuk buat macam marketing ke, ataupun untuk susun atur barang-barang yang ada di dalam kedai kita. Kita boleh optimizekan data-data ni, which is semua ni dia pakai radar yang ada dekat bahagian atas ni. Dalam booth ni ada 5 radar yang mereka dah pasang. Dari radar ni lah mereka akan detect orang-orang yang hadir ke dekat dalam ni. Bukan sahaja bilangan orang, tapi mereka pun detect dari segi temperature, benda-benda lain juga. Dengan dari situ kita boleh ambil database and kita boleh convert sales lah. Okey, yang anda tengok sekarang ialah Acer Special Labs Pro View Pro, yang mana kalau anda boleh nampak, saya tak pastilah dalam video anda boleh nampak tak benda ni. Sebenarnya kita akan nampak 3D. Kereta tu sebenarnya nampak macam keluar nak kena dekat muka kita tanpa perlu pakai sebarang spek mata. Memang 3D habis guys. Yang ni dia Pro version sebab dia datang dengan 3 skrin. Dekat laptop pun ada juga. Okey, kita dah sampai dekat produk yang paling hangat di kalangan PC gamers tahun 2023, iaitu perkenalkan Asus ROG Ally. Ini adalah handheld PC dari Asus ROG. Saiz dia sebenarnya lebih kecil kalau nak dibandingkan dengan Steam Deck. Design dia pun lagi lawa. So far saya tengok dekat sini ada warna putih sahaja, dan dia pakai OS dari Windows. Dia pakai Windows OS. Untuk dia punya sistem ataupun untuk dia punya software, dia pakai Asus Armoury Crate yang dah dioptimize dengan handheld punya form factor lah. Jadi kita tunggu berapa harga dia dijual dekat Malaysia. Ini memang produk yang ditunggu-tunggu untuk tahun 2023. Okey, yang anda tengok sekarang ialah Asus ROG Flow yang mereka collaborate dengan Acronym. So dia didesign untuk kegunaan outdoor juga. Anda boleh nampak design dia memang sangat nice, ataupun kalau jujur bagi tahu kepada anda, di bahagian belakang ni pelik sikit lah. Semua ni adalah aluminium untuk tahan lasak, dan yang menjadi kelebihan untuk design ni ialah dia punya strap yang ada dekat belah kanan. Dekat sini pula mereka ada tunjuk cara-cara guna ataupun senario yang kita boleh guna. Kalau kita nak guna dia sebagai tablet, kita boleh jadikan stand dia macam ni. Jadi kita boleh guna secara vertical, dan ini kalau kita simpan dia. Dan untuk model Z Flow ni, mereka datang dengan satu pouch untuk letak adapter dia. Lepas tu ada stylus dan ada dia punya keyboard. Kalau anda nak set up home cinema kan, daripada anda beli projector yang terpaksa buat bilik gelap-gelap, better anda beli
skrin yang ada dekat belakang saya iaitu Asus ProArt Cinema PG07. Saiz dia besar dan anda bayangkan dengan keadaan Computex yang sangat terang ni, kita masih boleh nampak display yang gila lawa lah. Maybe saya dah tunjuk dalam video sebelum ni, but disebabkan saya memang suka dengan konsep untuk Cooler Master Sneaker X ni, saya nak tunjuk lagi dalam video kali ni. Untuk Sneaker X ni, dia datang dengan dua variasi, satu warna gandam, putih, biru dan juga kuning, dan satu lagi warna merah dan juga hitam. But for this time, saya memang suka yang warna putih, kuning dan juga biru ni. Anda boleh nampak dekat tepi dia pakai graphic card Twin Edition, but actually dia muat 3 fan punya graphic card dan motherboard berada dekat bahagian belakang. Untuk model Sneaker X ni, yang tentu dia tak dijual di dalam pasaran secara terbuka. Kalau dijual sekalipun, mungkin limited edition sahaja. Bilangannya sangat terhad. Dan last kali saya rasa booth yang paling atraktif dekat Computex 2023 adalah Thermaltake, sebab mereka tunjuk kepada kita hasil modding untuk mereka punya casing lah. Yang paling saya suka ialah casing yang berpusing tu, sebab saya tak boleh nak fikir bagaimana model ni dapat hasilkan satu casing berpusing sedangkan ada kabel dekat dalam dia. Tak berbelit guys, tak berbelit. Jadi kalau anda nak datang Computex, for sure anda kena singgah dekat Thermaltake punya booth. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.